Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 主所亲爱的弟兄姐妹们，早上好。 Meskipun Bapak Ibu Saudara beribadah dari rumah, 虽然弟兄姐妹们在家里面敬拜， saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi tubuh yang sehat 我渴望我的盼望就是弟兄姐妹们，你们身体健康， dan tetap bisa berkonsentrasi mengikuti pemberitaan firman 并 Tuhan. 且仍然可以专注聆听神的话。 Sebelum kita masuk di dalam penguraian firman Tuhan, 在我们听到之前， mari terlebih dulu kita mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. 我们先一起低头祷告，求上帝的带领。 Kita berdoa. 我们祷告， Sekali lagi kami menghampiri hadirat-Mu, ya Tuhan. 主，我们再一次来到你的面前， Oleh karena kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. 因为呢，我们了解自己的有限，自己的软弱。 Itulah sebabnya kami membutuhkan pertolongan-Mu, ya Tuhan. 为这缘故，主，我们需要你的帮助。 Secara khusus Allah Roh Kudus yang telah Tuhan berikan ketika melahir barukan kami. 特别是在我们重生的时候，你差派圣灵进到我们心里面。 Kami ingin Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikiran 我们 kami. 请求圣灵可以自由的在我们的心里面动工， Yang menolong kami bisa memusatkan pikiran kami. 帮助我们可以专注我们的思想， Yang menolong kami membuka hati kami. 帮助我们打开我们的心， Bahkan memberi kepada kami telinga seorang murid Sensi- untuk dengar-dengaran. 甚至赐给我们一颗受教的耳朵，让我们可以聆听你的话。 Sehingga kebenaran firman Tuhan yang diberitakan ini 因此呢，我们所传讲的道 boleh sungguh menjadi berkat bagi semua kami. 可以成为我们大家的祝福。 Kami mau berdoa juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, 我们也要为做传讲你话语的仆人， juga yang menerjemahkannya. 也是翻译的， Tuhanlah yang kiranya memakai kedua hamba-Mu ini 求主使用你的两位仆人 untuk boleh menyuarakan suara-Mu, ya Tuhan. 来讲出你的心意。 Dan Engkau saja yang memberkati firman-Mu bagi semua kami. 求主自己来祝福你自己的话语， Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, 求主对我们每一个人说话， oleh karena kami siap untuk 因为 mendengarnya. 我们准备好了聆听你的话。 Dan kiranya Engkau juga tolong 你也 agar supaya kami menjadi pelaku 并 firman-Mu. 且求你自己帮助我们成为一个行道的人。 Terima kasih, ya Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema yang akan kita bahas adalah ibu yang memprioritaskan Allah. 弟兄姐妹们，我们今天早上的主题叫做以神为重的母亲。 Tema ini diangkat dalam rangka peringatan Hari Ibu Internasional. 那么今天我们在纪念国际的母亲节，所以我们就讨论这个主题。 Sebenarnya Hari Ibu Internasional ini dimulai dari Amerika Serikat. 那其实呢，是从由美国来开始这个国际母亲节。 Dan pada tahun 1914 oleh Presiden Woodrow Wilson, 那么在1914年，威尔森美国总统 Hari Ibu itu ditetapkan pada hari Minggu kedua setiap bulan Mei. 那么他就决定在5月份的每一个第2个礼拜，每一年就是母亲节。 Lalu kemudian Hari Ibu itu diperingati oleh berbagai negara di dunia. 然后呢，接着呢就有各种不同的国家也跟着纪念母亲节。 Sampai hari ini ada lebih dari 90 negara yang memperingati Hari Ibu di hari Minggu kedua bulan Mei. 那么直到今天呢，有超过90多个国家在5月份的第2个礼拜纪念母亲节。 Kalau kita di Indonesia Hari Ibu jatuhnya pada tanggal 22 那 Desember. 如果我们印尼国家的母亲节是12月份的22号， Tetapi gereja-gereja berlatar belakang bahasa Mandarin ini memperingatinya juga di minggu kedua bulan Mei. 但是大部分的中文教会呢，都是在5月份的第2个礼拜纪念母亲节。 Karena memang Tiongkok ataupun Taiwan ataupun juga Singapura, Malaysia dan Hong Kong juga memperingati pada minggu kedua bulan Mei. 因为我们看到中国、台湾、香港、新加坡、马来西亚，他们也是在5月份的第2个礼拜纪念母亲节。 Nah, saudara, yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-16
ayat 13 sampai dengan 15 dan dilanjutkan dengan ayat yang 那 ke-40. 么今天早上所要讨论的经文取自于《使徒行传》第16章13到15节，还有第40节。 Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa mempersiapkan Alkitab, membuka bagian kitab ini dan bisa turut membaca bersama-sama dengan penginjil Mika yang akan membacakan di dalam bahasa Mandarin. 我希望弟兄姐妹们，你们在家里也可以准备自己的圣经，可以翻开来，可以跟我一起用中文来念这一段经文。《使徒行传》16章13到15节，神的话这样子告诉我们：当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇女讲道。14节，有一个卖紫色布甸的妇人，名叫吕迪亚，是退亚退拉城的人，素来敬拜神。他听见了主，就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家即领了洗，便求我们说：你们若以为我们是真信主的人，请到我们家里来住。于是强留我们。第40节，二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。 Saudara, setelah membaca nas Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita hari ini, 那么，当我们读今天早上的这个经文的时候， yaitu dengan tema ibu yang memprioritaskan 我 Allah, 们取的主题叫做以神为重的母亲。 saya yakin saudara bisa menebak siapakah yang dimaksudkan dengan ibu di sini. 那我相信大家都可以猜出来，到底这位所说的母亲是谁呢？ Iya, betul. 当然是。 Ibu itu bernama Lydia. 那位母亲就是吕迪亚。 Nah, saudara, ibu yang dimaksudkan di sini tidak terbatas bagi mereka yang sudah menikah atau yang melahirkan anak. 那么在这里所指的母亲，其实她或者妇人呢，其实她不只是讲到关于结过婚或者生孩子的母亲，这个妇人。 Oleh karena Lydia yang kita baca dalam teks ini 因为我们在这里我们所读的吕迪亚， tidak benar-benar menjadi jelas apakah dia sudah menikah dan punya anak. 这边也不清楚她到底结了婚生了孩子吗？ Bahkan ada penafsir Alkitab yang mengatakan Lydia ini adalah seorang janda oleh karena suaminya tidak disinggung sama sekali. 可是有的这个解经家说，吕迪亚她可能是一个寡妇，因为在这里没有提到她丈夫的名字。 Atau bahkan mungkin Lydia ini adalah seorang wanita yang tidak menikah. 或者很可能呢，也是吕迪亚她根本没有结婚。 Yang pasti saudara, Lydia ini adalah seorang kepala keluarga. 但是很清楚的告诉我们，吕迪亚她是一个家长。 Yang dimaksudkan dengan kepala keluarga mungkin saja dia anak tertua yang memiliki adik-adik. 所谓的家长呢，很可能他就说他是最大的一个孩子，他有很多的弟弟妹妹们。 Tetapi di sisi yang lain Alkitab menyinggung bahwa dia ini adalah seorang pengusaha. 但是呢，另一方面，圣经也告诉我们，他是一个商人。 Dan perlu kita tahu bahwa dagangannya itu adalah kain ungu. 那他所卖的这个生意呢，是紫色麻布， Satu kain yang mahal pada zaman itu. 是当时昂贵的一个布点， Yang sebenarnya hanya dipakai oleh para bangsawan atau prajurit-prajurit Romawi. 其实呢是贵族专门用的。 Sehingga saudara-saudara sekalian kita bisa menyimpulkan Lydia ini seorang pengusaha yang kaya raya. 因此呢，我们可以做个结论说，吕迪亚他是一个很有钱的一个商人。 Sehingga ketika kita menyinggung seisi rumahnya itu dibaptis, 因此呢，当我们这里提到关于他全家受洗的时候， itu memang sangat luas, bisa berkaitan dengan anak-anaknya, 很可能是他的孩子， bisa berkaitan dengan adik-adiknya 也许 barangkali, 是他的兄妹们。 tetapi juga bisa berkaitan dengan para pembantu atau karyawan yang tinggal bersama dia di rumahnya. 可是也可能指着跟他在家里面一起住的这个工人们。 Sehingga saudara-saudara ini memiliki jangkauan yang sangat luas, 因 saudara. 此呢，这边所说的全家呢，这个范围是很广大的。 Sehingga saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini jangan merasa, oh saya bukan seorang ibu. 因此呢，当你们听这一篇道的时候，不要想说我不是一位母 Atau 亲 saudara bilang kepada saya, oh saya masih belum menikah. 我还没有结婚。 Tetapi kita harus memikirkan tentang bagaimana seseorang itu yang memiliki hidup
memprioritaskan Allah. 但是我们要想说，我们怎么样能够成为一个以神为重的一个人？ Berbicara tentang seorang ibu yang hidupnya memprioritaskan Allah, 讲到关于一个以神为重的母亲或者以神为重的妇人， maka mau tidak mau kita harus mengawalinya dengan pertobatan yang sejati. 那首先呢，我们必须拥有一个真正的悔改，真实的悔改。 Jadi saudara ini berbicara lebih luas tentang seseorang yang bisa hidup memprioritaskan Allah, 那如果一个人他要有一个以神为重的生活， maka harus dimulai dengan sebuah pertobatan yang sejati. 那么他就必须以一个真实的悔改来开始。 Kenapa harus dimulai dengan pertobatan yang sejati? 那么为什么必须以真实的悔改开始呢？ Oleh karena Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua orang itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 因为呢，圣经告诉我们，每一个人都犯了罪，并且亏缺了神的荣耀。 Dan orang-orang yang berdosa itu sebelum dia bertobat, sungguh-sungguh bertobat, 那么这一帮犯罪的人，在他们真正悔改之前， maka pastilah hidupnya tidak mungkin bisa memprioritaskan Allah. 那么他们的生活不可能能够以神为重， Hidupnya tidak mungkin bisa memuliakan Allah. 那么他们的生活不可能荣耀上帝。 Itulah sebabnya ketika kita bicara tentang seorang yang hidupnya memprioritaskan Allah, 所以呢，在这边，当我们谈到关于一个以神为重的人的生活， harus dimulai dari pertobatan 那么 yang 就 sejati. 必须从真实的悔改开始。 Nah, saudara, kenapa saya mengatakan pertobatan yang sejati? 那么为什么我在这里提到关于真实的悔改呢？ Karena mungkin sekali kita menjumpai ada orang-orang yang sebenarnya hanya menyesal untuk sebuah kesalahan atau dosa yang dia lakukan. 因为呢，很可能一个人他只有为了他所犯的罪而感到懊悔， Tetapi dia tidak sungguh-sungguh bertobat dengan pertobatan 可 yang 是呢， sejati. 他没有真正的悔改。 Nah, ketika saya menyinggung pertobatan yang sejati, 当我谈到关于真正的悔改的时候， maka peristiwa ini hanya bisa terjadi melalui pekerjaan Allah. 那么这件事情呢，是完全是出于神的工作， Atau kita bisa bilang pekerjaan ini hanya bisa terjadi karena karya dari Tuhan. 那么这件事情能够发生，是因为神的工作。 Dan bagaimana pertobatan sejati itu bisa terjadi dalam diri Lydia? 那么吕底亚他怎么样能够悔改呢？ Dan bagaimana Allah itu bekerja sehingga Lydia itu bisa bertobat secara sungguh-sungguh? 那么上帝怎么样动工，因此吕底亚他能够真正的悔改呢？ Maka tadi saya katakan hanya bisa terjadi melalui pekerjaan Tuhan. 那么刚才我已经说了，这完全是神的工作。 Di dalam teks yang kita baca kita dapati bahwa sebenarnya ada seorang yaitu Paulus yang mengabarkan Injil ke kota Filipi. 那在我们所读的这一段经文呢，我们看到其实呢有保罗他往腓立比城传福音。 Bahkan ketika kita baca ayat-ayat sebelum ayat yang ke-13, 那之前在13节之前呢， kita mendapati bahwa Paulus yang memang melakukan perjalanan penginjilannya, 我们看到保罗当他在他的这个宣教旅程当中， dia ingin mengabarkan Injil ke Asia, 他很想往小亚细亚去传福 tetapi Roh 音， Kudus mencegah dia. 但是呢，圣灵阻止了他， Roh Kudus tidak mengizinkan dia. 圣灵不允许他。 Dan pada satu hari dia dapat penglihatan bahwa ada panggilan seorang dari Makedonia. 那么有一天呢，他领受了从马其顿的一个异象， Yang berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 向保罗呼喊，请求他过到马其顿来帮助他、救他。 Disitulah Paulus bersama dengan rekan-rekan sepelayannya memahami ini sebuah tuntunan Tuhan. 那么就在那个时候，保罗和他的同工们就了解这个是神的带领。 Itulah sebabnya Paulus nyebrang ke Makedonia yang saat ini adalah benua Eropa. 那么因此，保罗就过到马其顿去，也就是今天的这个欧洲。 Dan kota pertama yang dia datangi adalah Filipi. 他们到的第一个城市就是腓立比。 Nah, saudara, Paulus ke Filipi, kemudian dia mencari biasanya tempat ibadah atau tempat sembahyang orang Yahudi. 那么到了腓立比呢，他所找的第一个地方就是犹太人的聚会所。 Ternyata saudara di kota Filipi karena orang Yahudinya jumlahnya sedikit, 原来呢，在腓立比，因为犹太人的人数稀少，
Di sana tidak ada sinagoge atau tempat ibadah orang 那么 Yahudi. 在那边就没有犹太人的会堂， Karena bagi orang Yahudi syarat bisa mendirikan sebuah rumah ibadah atau sinagoge harus ada 10 orang laki-laki. 因为呢，对犹太人来说，如果他们要建立一个会堂，必须最少有10个成年的这个犹太男人。 Kalau jumlah itu belum terpenuhi maka mereka palingan punya tempat sembahyang. 那么，如果他们还没有达到这个人数呢，还没有满足这个人数，他们就没办法建立一个会堂，他们只是建立一个小小的祷告所。 Karena memang kota Filipi itu adalah kota koloni Romawi, banyak orang Romawi di sana. 因为呢，菲利比它是罗马占领之地，在那边有很多的罗马人。 Khususnya mereka para tentara Romawi atau prajurit Romawi yang sudah pensiun itu umumnya mereka pindah ke Filipi tinggal untuk menghidupi masa pensiun 那么 mereka. 有许多退休的这个罗马军兵，他们就退到菲利比去，在那边度过他们的晚年。 Bahkan Lydia pun sendiri bukan orang Yahudi, 甚至我们看到吕迪亚，他根本不是犹太人， tetapi dia sebenarnya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. 但是呢，他对犹太人所做的这个宗教礼仪感到非常有兴趣。 Itulah sebabnya dia mengikuti perempuan-perempuan Yahudi yang lain untuk bersembahyang di tempat sembahyang mereka. 所以他就跟这一些犹太妇女们一起在他们的敬拜所敬拜上帝。 Bahkan di sana dikatakan bahwa Lydia ini beribadah kepada Allah, Allahnya orang Yahudi. 甚至呢，这边告诉我们，吕迪亚他是敬拜犹太人的上帝。 Lalu kemudian Paulus datangi tempat itu. 然后保罗就来到那个地方， Dan jelas tujuan Paulus datangi tempat itu adalah untuk memberitakan Injil. 那么很清楚的一件事情，保罗来到那个地方是为了传讲福音。 Maka saudara dengan jelas kita melihat ada pimpinan dan tuntunan Tuhan kepada Paulus sehingga dia bisa sampai ke kota Filipi. 那么很清楚的，我们看到上帝亲自来带领保罗，以至于他可以到了腓立比这个城。 Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana Lydia yang sebenarnya berasal dari kota Tiatira, dia juga bisa pindah ke Filipi. 我们看到，其实吕迪亚他是从退拉的这个城，可是他也能够搬到或者移到腓立比。 Mungkin karena dia ingin menjalankan bisnis atau bahkan membuka kantor cabang di situ. 可能他往腓立比去，在那边住，是因为他要开分行， Maka dia ada di Filipi. 所以他就住在腓立比。 Kemudian dia juga tertarik dengan apa yang dilakukan orang Yahudi. 然后他对犹太人所做的也有感兴趣， Sehingga dia ikut bersama mereka beribadah kepada Allah. 因此呢，他就跟着他们一起来敬拜上帝。 Pertanyaannya, cukupkah orang menganggap atau menyatakan dia beribadah kepada Allah? 那么问题是，一个人说他敬拜上帝，这就够了吗？ Bagi saya itu tidak cukup. 那么对我来说，这不够的。 Kenapa tidak cukup, saudara? 为什么不够呢？ Karena tidak mungkin orang itu bisa datang kepada Allah yang sejati tanpa melalui Yesus Kristus. 因为呢，如果一个人不借着主耶稣基督，他就不可能敬拜正确的上帝。 Tuhan Yesus dengan jelas sekali menyatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. 那么主耶稣很清楚的在约翰福音14章第6节告诉我们， Bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有一个人能到父那里去。 Sehingga saudara ketika orang mengatakan dia menyembah Allah, 因此呢，当一个人说他敬拜上帝， bahkan orang-orang Yahudi yang menjadi umat pilihan Allah, 甚至呢，犹太人他们是神的选民， mereka pun tidak mungkin datang menghampiri Allah yang sejati tanpa melalui Yesus Kristus. 那么他们不可能来到正确的上帝，若不借着主耶稣基督。 Dan Injil adalah berita tentang Kristus yang menjadi satu-satunya pengantara antara manusia dan Bapa. 而福音本身就是讲到关于主耶稣作为唯一人与神的中保， Itulah sebabnya Lydia bersama perempuan-perempuan Yahudi yang 以 lain 至于呢，吕地亚和其他的犹太妇人们， yang merasa dirinya beribadah kepada Allah sekalipun, 他们觉得自己敬拜了上帝， Paulus tetap merasa Injil harus diberitakan ke mereka. 保罗仍然觉得必须把福音传给他们， Dan Paulus tetap mengabarkan Injil kepada 所以保罗 orang-orang 就 yang menganggap atau merasa dia sudah beribadah kepada Allah. 所以保罗就仍然传福音给那一些自以为敬拜上帝的人。 Dan selanjutnya saudara kita boleh melihat bahwa ketika Paulus berbicara mengabarkan Injil, 那我们看到，当保罗在这里传福音的时候，
Ada pekerjaan Tuhan juga di sana, 那么在那 saudara. 边也有上帝的工作， Karena Tuhan yang membuka hati Lydia, 因为是上帝亲自打开吕底亚的心， sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 因此呢，他注意了保罗所说的话。 Dengan kata lain, dia memperhatikan Injil yang diberitakan oleh Paulus. 换句话说呢，他注意了，他聆听了保罗所传的福音。 Maka disitulah terjadi pertobatan yang sejati. 那么就在那里产生了一个真正的悔改。 Ketika Tuhan membuka hati Lydia, 当上帝打开吕底亚的心， lalu dia memperhatikan Injil yang diberitakan oleh Paulus, 他也注意了保罗所传的福音， maka dia sadar betul dia adalah orang berdosa. 他深深的了解自己是一个罪人。 Yang walaupun pada saat itu dia merasa dia menyembah Allah, 那个时候，他觉得自己敬拜上帝， tetap dosanya itu menghalangi dia menghampiri 可 Allah. 是他的罪拦阻了他来到上帝的面前。 Itulah sebabnya dibutuhkan sebuah pertobatan menyadari saya orang berdosa. 为这缘故呢，需要有一个真正的悔改，就是真正觉悟自己是一个罪 Saya 人。 membutuhkan Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. 我需要那位救主，就是主耶 Saya 稣 harus 基督。 membuka hati menerima dia, 我一定要打开我的心，领接他。 sehingga dosa saya diampuni. 因此呢，我的罪可以得赦免， Dan saya bisa menghampiri Bapa atau menghampiri Allah melalui Yesus Kristus. 我可以来到上帝的面前，透过主耶稣基督。 Maka saudara-saudara sekalian, 所以 dari 呢，弟兄 sini 姐妹们， kita harus mengerti 从这件事情，我们必须了解一件事情。 bahwa sebagai orang percaya 那么，作为一个相信主的人， kita perlu memberitakan Injil. 我们必须传福音， Bukan dengan kekuatan, dengan kepintaran, dengan fasilitas kita, 不是靠自己的才能，不是靠自己的口才， tetapi dengan mengandalkan Tuhan. 可是我们完全是依靠上帝。 Oh, betapa sering ada orang mengatakan saya takut mengabarkan Injil. 那么，有的人说我怕传福音， Saya bukan orang yang pintar 我 ngomong. 不是一个能说话的人。 Sehingga sering kali ada banyak orang tidak mau memberitakan 因此 Injil. 呢，许多时候有许多的基督徒，他们不想传福音。 Tetapi hari ini saya mengajak semua kita, mari kita cari peluang untuk bisa menyajikan Injil Kristus. 但是呢，今天我要约大家，我们找出一个机会，我们传福音。 Dan kita tidak pernah mengandalkan diri kita. 我们也不需要靠自己， Kita harus mengandalkan Tuhan. 我们要依靠上帝， Karena Tuhanlah yang bisa membuat seseorang itu menjadi percaya kepadanya. 因为呢，只有上帝才能吸引一个人来到他面前，相信他。 Sehingga saudara apabila engkau mengabarkan Injil, 因此呢，弟兄姐妹们，如果你们传福音， lalu ada orang yang mau menerima Kristus, 最后有人愿意相信耶稣， itu bukan karena hebatnya 这不 engkau, 是因为你的厉害， bukan karena pintarnya 也 engkau, 不是因为你的知识， bukan karena kecakapan engkau berbicara, 也不是因为你这个能说话， tetapi Tuhan yang membuka hatinya. 可是因为上帝打开他的心。 Di sisi yang lain ketika engkau mengabarkan Injil, 另一方面，当你传福音的时候， lalu ada orang-orang yang tidak mau percaya, 然后有人不愿意相信， bukan berarti engkau gagal, 也不是因为你失败， tetapi mungkin saatnya belum 可 tiba 是 bagi 因为 orang 那 itu. 个时候，那个人的这个时候还没到。 Mungkin engkau saat itu hanya dipakai Tuhan untuk sebagai penabur benih. 可能那个时候，上帝只是使用你作为一个撒种的人， Dan mungkin kesempatan yang lain Tuhan bisa pakai engkau juga untuk menuai taburan itu. 可能呢，另外一个机会呢，上帝也能够使用你成为一个收割的人， Atau bahkan Tuhan bisa memakai orang lain yang menuai benih yang sudah engkau 或者 taburkan. 很可能你撒种，但是上帝使用别人收割， Jadi jangan pernah engkau takut 所以 untuk 你千万 memberitakan 不需要 Injil. 怕传福音， Karena dengan mengandalkan Tuhan, 因为呢，当你依靠上帝的时候， pekerjaan Tuhan pasti terjadi. 那么上帝的工作必定会发生。 Yang kedua, saudara-saudara sekalian, 第二件事， di dalam teks ini kita melihat Lydia bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, 那在这段经我们看到吕底亚，他不但相信主耶稣， tetapi dia memproklamasi imannya. 但是他也告白了他的信仰。 Saudara, bukankah ketika kita mengaku percaya, 我们相信主的时候，承认自己相信主的时候， kita harus bisa memproklamasikan iman kita, 我们必须能传讲或者告白我们的信仰， yaitu menyatakan iman kita di dalam Kristus. 就是在耶稣基督里面彰显我们的这个信仰。
Nah, bagaimana Lydia ini menyatakan imannya atau memproklamirkan imannya kepada orang-orang sekelilingnya? 那么吕迪亚他怎么样向周边的人告白自己的信仰呢？ Kita melihat Lydia memberi diri 第 dibaptis. 一，我们看到吕迪亚他受洗， Saudara, pernah ada orang mengatakan kepada gini, 有的人这样说， dia bicara kepada saya seperti ini, 他这 saudara. 样子对我说： Saya kan sudah percaya Tuhan Yesus. 我已经相信了耶稣， Bukankah dengan percaya Tuhan Yesus saya diselamatkan? 我岂不是因为相信主就得救吗？ Bukankah dengan percaya Tuhan Yesus dosa saya sudah 我岂 diampuni? 不是因为相信主罪得赦免吗？ Mengapa perlu saya harus dibaptis? 为什么我需要受洗呢？ Saya mengatakan memberi diri dibaptis karena taat pada perintah Tuhan Yesus. 我们受洗是因为我们遵行主耶稣的命令。 Memberi diri dibaptis itu artinya saya memproklamirkan iman saya di dalam Kristus kepada jemaat yang menyaksikan saat saya dibaptis. 那么受洗是因为我遵行主耶稣的命令，并且向当时在场的人宣告自己的信仰。 Sehingga saudara, kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, 因此呢，弟兄姐妹们，如果你相信了耶稣， maka seharusnya tidak ada yang menghalangi untuk engkau memberi dirimu dibaptis. 你就应该不需要不需要拦阻自己不去受洗， Karena itulah bentuk proklamasi imanmu di hadapan orang 因为 banyak. 那个就是你在大众面前的这个信仰告白， Dan itulah yang dilakukan oleh Lydia, 那 saudaraku. 个就是吕迪亚所做的事。 Dia memberi diri dibaptis. 他受了洗， Tetapi saudara, bukan dia saja yang dibaptis. 可是呢，受洗的不只是他一个人 Tetapi 而 di 已。 sana dikatakan dia membawa seisi rumahnya untuk dibaptis. 在那边，他记载说他带领全教受洗。 Kenapa bisa seisi rumahnya dibawa untuk dibaptis? 为什么呢？他要带领全家受洗呢？ Saya kira Lydia bukan memaksa mereka. 我觉得吕迪亚不是勉强他们， Mentang-mentang dia itu kepala keluarga. 是因为他是一个家长， Atau mentang-mentang dia itu pimpinan mereka. 或者因为他是他们的领导。 Tetapi saudara, dia pasti juga mengabarkan Injil kepada mereka. 我相信他也向他们传福音， Atau dengan penuh sukacita dia menyaksikan bahwa hidupnya telah ditebus oleh Kristus. 或者他很欢喜快乐的见证他怎么样被主自己来拯救。 Dengan sukacita dia membagikan imannya bahwa Kristus yang menyelamatkan dirinya sehingga dia punya jaminan hidup yang kekal. 他欢喜快乐的分享主耶稣基督已经拯救了他，以至于他可以拥有一个这个永生的保障。 Dia pasti menyaksikan bahwa selama ini dia beribadah kepada Allah tapi tidak pernah sampai kepada Allah karena dia belum ada di dalam Kristus. 那么他见证出他这一来也是在敬拜上帝，可是他达不到真正的上帝面前，因为呢他还不是在基督里面敬拜上帝。 Itulah proklamirkan iman kita. 他宣告自己的信仰，我们也需要宣告自己的信仰。 Sehingga pada akhirnya seisi rumahnya juga mau memproklamirkan imannya dengan memberi diri 因 dibaptis. 此呢，到最后全家也愿意告白自己的信仰，愿意受洗。 Saudara, dari sini kita menyimpulkan bahwa iman kita perlu diketahui orang lain. 那么从这件事，我们可以做出一个结论，就是说我们的信仰需要传给别人。 Yang pertama itu kita memberi diri kita dibaptis. 第一，我们要受洗； Tetapi selanjutnya kita juga melakukan ibadah. 第二呢，我们也要敬拜。 Saudara, jangan menganggap bahwa pandemi ini akhirnya kita bisa berleha-leha di hari Minggu kita tidak 弟 ibadah. 兄姐妹们，千万不要想说我们在疫情当中，我们可以在家里懒洋洋的，礼拜天不需要来敬拜上帝， Atau bahkan di rumah pun kita ibadah asal-asalan. 在家里随随便便的敬拜上帝。 Kita tentukan waktu 9:30. 我们定了9点半这个时间， Betulkah kita ibadah 我们 9:30? 是真的在9点半敬拜上帝吗？ Oke lah, mungkin ada yang beralasan, oh saya 9:30 itu harus memasak, harus siapin ini dan itu. 可能有人说我9点半必须做饭，必须准备很多东西。 Nanti setelah itu baru saya ibadah. 我结束之后，我再敬拜上帝。 Bagi saya itu juga tidak jadi 对 masalah. 我来说，这也没问题。 Tetapi yang penting dia benar-benar beribadah. 可是呢，最重要的就是他这个真真实实的敬拜上帝。 Jangan karena di rumah lalu sambil masak, sambil nonton ibadah. 千万不要因为在家里，所以边做饭边敬拜上帝， Atau dengan duduk di sofa lalu kaki diangkat ke atas. 或者他坐在沙发椅，然后脚抬上去。 Di rumah kita ada pembantu. 在我们的家有佣人， Di rumah kita ada anak-anak, 在家里有孩子们， ada cucu. 有孙子。
dia lihat begini. 他正在看着我们。 Oh, engkong saya ibadahnya gini ya. 我的祖父祖母是这样子敬拜的。 Apakah itu sedang memproklamirkan iman kita 那 kepada mereka? 我们是正在，我们这样子是表示说我们告白我们的信仰呢吗？ Pandemi memang membuat kita terbatas untuk bisa datang ke gereja. 疫情本来限制了我们来到教会， Tetapi saya menganjurkan apabila saudara sehat, 但是我真的劝大家，如果你们健康的话， perlu datang ke gereja. 你们需要来教会。 Kenapa perlu datang ke gereja? 为什么要来教会呢？ Karena disitulah kita bisa beribadah dengan saudara seiman kita. 因为就在这里，我们可以与我们的主内弟兄姐妹们一起敬拜上帝。 Kita lebih mampu untuk menahan diri dan tidak tergoda dengan hal-hal yang 我 lain. 们可以好好的控制自己，限制自己，不受外面的影响。 Kalau kita ibadah di rumah, 如果我们在家里敬拜， maka ada banyak godaan saudara. 那么就有许许多多的这个诱惑。 Kalau kita datang ke gereja, 如果我们来教会， mau pipis pun kita masih tahan. 我们要上厕所，我们都在哪边这个等着。 Tetapi kalau di rumah, 可是如果我们在家里， mau minum, 我 pergi 们要喝 minum. 水，我们就去拿水喝； Mau pipis, pergi pipis. 要上厕所就去上厕所。 Kita tidak berkonsentrasi 我们不 mengikuti 专注 ibadah. 的敬拜上帝。 Pertanyaannya adalah, 问题是， adakah kita memproklamasikan iman kita di hadapan orang-orang di rumah kita? 那么我们有没有在我们的家里人面前告白自己的信仰呢？ Tetapi ketika kita datang beribadah bersama-sama saudara seiman, 可是当我们一起来到教会，跟主内弟兄姐妹们一起敬拜上帝的时候， kita memproklamasikan iman kita kepada 我 mereka. 们是向他们告白我们的信仰， Kita juga menyaksikan proklamasi iman mereka kepada kita. 我们也看到他们的信仰告白。 Kita boleh menikmati ibadah bersama-sama di hadapan 我 Tuhan. 们可以在上帝面前一起来享受这样子的敬拜。 Tapi memang kalau saudara sulit untuk datang, 可是呢，如果你们真的有困难来到教会， silakan saudara beribadah di rumah. 你们可以在家里面敬拜上帝， Tapi tetap dengan sungguh-sungguh. 但是要真正诚恳的敬拜上帝。 Kalau diminta berdiri, silakan engkau berdiri. 如果主领人说请你们站立，你们就要站立； Kalau duduk, silakan 如 engkau 果主 duduk. 领人说请坐，你们就坐下来。 Kalau firman Tuhan diberitakan, dengarkanlah dengan penuh konsentrasi. 那么如果听到的时候就专注的听， Karena kalau tidak demikian, 因为呢，如果不是这样， sesungguhnya engkau tidak memproklamirkan imanmu. 你们就没有告白宣告你们的信仰， Bahkan engkau tidak akan pernah dapat berkat dari ibadah yang kau ikuti. 甚至你也不会从你参加的那个敬拜蒙福， Karena engkau ibadah tidak serius. 因为你不专心的敬拜， Engkau ibadah dengan asal-asalan. 你随随便便的敬拜， Mana mungkin Tuhan akan berkati 你 engkau? 怎么可能领受上帝的祝福呢？ Tapi ketika engkau dengan kusuk datang 但 beribadah, 是如果你诚心的来敬拜上帝， sekalipun dari rumah, 虽然从家里面， bukan hanya engkau memproklamasikan imanmu, 你不但宣告你的信仰， tetapi engkau juga menantikan berkat yang Tuhan berikan. 你也等待领受从上帝来的祝福。 Kalau engkau memproklamasikan imanmu, engkau doa di hadapan anak cucumu, biar mereka juga saksikan engkau berdoa. 如果你要宣告你的信仰，你在孩子、孙子面前祷告； Kalau engkau mau memproklamasikan imanmu, engkau baca Alkitabmu. 如果你要宣告你的信仰，你读你的圣经。 Itulah disiplin rohani yang beberapa saat yang lalu kita 这 bicarakan, 个就是我 saudara. 们前阵子所讨论的这个属灵的操练。 Di bulan Februari kita bicara tentang disiplin rohani. 在2月份的时候，我们讨论关于属灵的操练。 Dan disiplin rohani itu bagi saya itu sebuah proklamasi iman. 那属灵的操练对我来说是一个信仰的告白， Bahwa karena saya percaya kepada Tuhan Yesus, 就是因为我相信主耶稣， saya bisa menjalin relasi dengan Bapa. 我可以跟天父建立一个关系。 Dan relasi dengan Bapa saya bangun dengan mau mendengar apa yang disampaikan di dalam firman-Nya. 那么我是透过愿意聆听他，透过他话语所要对我讲的话， Mau 来 membaca firman-Nya. 我要读他的话， Lalu saya juga mau berbicara dengannya melalui doa-doa saya. 并且呢，我也透过我的祷告向他说话。 Maka itulah proklamasi iman yang bisa kita nyatakan. 那个就是我们能够做到的这个信仰告白。 Nah, saudara, kita bukan sekedar proklamasi iman 那么弟 kita. 兄姐妹们，我们不只是告白或者宣告我们 Tetapi 的 dari 信仰。 teks yang kita baca bagaimana Lydia pun boleh membuktikan imannya. 那么吕迪亚他也证明自己的信仰， Ada pembuktian iman yang dia lakukan. 有一个信仰的证据。 Bagaimana membuktikan iman, 我们怎么 saudara? 证明自己的信仰呢？ Kita lihat Lydia membuktinya dengan melakukan pekerjaan baik sebagai
ungkapan syukur 我们看到 kepada 吕底 anugerah. 亚，他透过行善来表达他对上帝的感恩。 Dia menyadari bahwa dia bisa diselamatkan semata-mata karena anugerah Allah. 然后他觉悟到自己能得救，全然是神的恩 Ketika dia 典。 menyadari betapa besar anugerah Allah dalam hidupnya yang sudah dia terima, 那么当他觉悟到他领受了上帝极大的恩典的时候， maka dia memberi dirinya untuk mengerjakan pekerjaan baik sebagai syukur kepada anugerah Allah itu. 那么他就献上自己作为他对神的感恩。 Bagaimana Lydia melakukan pekerjaan baik bagi kemuliaan Allah? 那么吕底亚他怎么样为了神的荣耀而行善呢？ Dari teks ini kita dapati bahwa dia memberi tumpangan kepada Paulus dan rekan-rekannya. 那么从这段经我们看到，他开放了自己的家，接待了保罗和他的同工们。 Hal yang menarik di dalam ayat ke-15, saudara. 在第15节很有趣的一 Dia 件事 berkata 情， kepada Paulus dan rekan-rekannya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dan ia mendesak sampai kami menerima. 那么第15节告诉我们，吕底亚对保罗他的同工们说：“你们若以为我是正信主的，请到我们家里住。”于是强留我们。 Satu pembuktian iman yang nyata, 这 saudara. 个是一个很清楚的这个信仰或者信心的这个证据。 Saya yakin dia pengusaha yang kaya, rumahnya gede, 我相信他是一个有成就的商人，他的家很大， ada banyak kamar. 有很多房间。 Maka tersedia juga kamar bagi Paulus dan Silas, Timotius, dan juga Lukas. 那么他家里面也可以准备房间给保罗、提摩太、希拉和路加。 Saudara, itu pekerjaan baik Nama yang juga bisa dia sih, nyatakan 他能做到的一个好行为， sebagai ungkapan syukurnya kepada anugerah Allah. 作为他对上帝恩典的这个感恩。 Dan kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-40 tadi, 那么如果我们读在第40节， maka saudara menjumpai dia juga menyediakan rumahnya sebenarnya untuk tempat berkumpul jemaat di Filipi. 那其实他也准备自己的家给菲律宾这个家会有用。 Ya saudara, jadi dia bukan saja memberi tumpangan kepada para rasul, 他不单为使徒们准备居住的 bahkan 地方， rumahnya yang besar itu dia jadikan tempat berkumpul jemaat di kota 那么 Filipi. 甚至他大的那个一栋房子，他开放给菲律宾教会的人。 Karena ketika kita membaca ayat yang ke-40, 因为如果我们读到第40节， saat Paulus dan Silas meninggalkan penjara, 当保罗、希拉出监了， mereka pergi ke rumah Lydia 他们往吕底亚家里去， dan bertemu dengan saudara-saudara di situ. 见了那边的弟兄， Mereka menghibur mereka, 他们安慰他们， lalu berangkatlah kedua rasul itu. 这位2位使徒就走了。 Jadi kita menyimpulkan bahwa rumah Lydia itu dipakai untuk pertemuan jemaat mula-mula di Filipi. 所以我们看到，其实，在菲律宾初代信徒们是在吕底亚家里面聚集这个聚会的。 Itulah pekerjaan baik yang Juga bisa sih, Lydia lakukan. 吕底亚能做到的一个善行， Karena dia tahu betapa besar anugerah Allah dalam hidup. 因为他知道上帝在他生命中的恩典是那么的浩大。 Saudara, jika engkau menyadari betapa besar anugerah Allah dalam hidupmu, 弟兄姐妹们，如果你们真正的这个感到上帝在你们的这个身上的恩典浩大， maka saudara tidak akan menahan diri untuk melakukan pekerjaan bagi kemuliaan Allah. 你们就不会不做这个善行，为了神的荣耀。 Karena sebenarnya ada banyak pekerjaan baik yang bisa kita lakukan sebagai bukti dari iman kita. 因为呢，事实上，我们能够做许许多多的善行来表达我们的信仰。 Saudara, saya tidak bisa berkata bahwa saya percaya Tuhan Yesus 弟兄姐妹们，我不能说我相信主耶稣， tanpa bukti yang bisa saya nyatakan kepada orang-orang di sekeliling saya. 如果不向我周边的人证明我的这个信仰， Dan apa yang bisa saya lakukan, 那 saudara? 我能做的是什么呢？ Kita lihat Lydia menunjukkan kepeduliannya kepada para rasul. 我们看到吕底亚，他表达他对使徒们的关怀， Dia menunjukkan kepeduliannya bagi pekerjaan Tuhan. 他表达他对神工作的这个关怀。 Jemaat yang beribadah butuh ruangan, butuh tempat. 那么聚会的这些弟兄姐妹们，他们需要一个地方，需要一个家。 Lydia punya tempat, dia berikan tempat 吕 untuk 底亚 mereka 他有 beribadah. 家，他就开放自己的家给他们聚会。 Dan saya berkata, kita punya banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan 那 baik. 么弟兄姐妹们，我们其实有许许多多的这个机会来做这个善行。 Mungkin kita tidak punya rumah besar seperti Lydia untuk menampung
hamba-hamba Tuhan. 那么也许我们没有一个很大的房子来接待神的仆人们， Kita juga mungkin tidak punya rumah yang besar untuk menjadi tempat berkumpul jemaat. 那么也许我们也没有一个很大的房子作为弟兄姐妹们聚集的这个地方。 Tetapi kita punya home dengan kumpul beberapa orang, kita bisa menyediakan rumah kita untuk tersenggaranya home itu, 但是 bukan? 呢，我们有我们的这个 home 小组，我们可以在那边聚会， Kita juga bisa melakukan pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan dengan melayani Dia. 我们也可以在教会里面服侍上帝， Kita juga bisa menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. 我们也可以向别人表达我们的关心。 Ketika saat ini pandemi ada begitu banyak orang yang susah, kalau kita berlebih, mari kita bantu mereka. 今天在疫情当中有许多困难的人，如果我们有多的话，我们就分享给他们。 Dan di bulan April ini kita sedang bicara tentang kepedulian, bukan? 那么在4月份，我们在讲到关于关怀别人， Itu sebuah pekerjaan-pekerjaan baik yang bisa kita nyatakan untuk memuliakan Allah kita. 那么这个是我们荣耀上帝的机会，透过我们的这个善行， Pekerjaan-pekerjaan baik yang bisa kita lakukan sebagai bukti dari iman kita di dalam Kristus. 我们行善来证明我们真正的相信耶稣。 Sehingga pada akhirnya saya akan menutup khotbah ini 最后，我要结束今天的道， dengan satu perkataan Tuhan Yesus yang dicatat Matius pasal yang kelima, 我要采取主耶稣在马太福音第5章所讲的话， yaitu ayat yang ke-16. 就是第5章马太福音第5章第16节。 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. 你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Bagaimana kita bisa bercahaya? 我们怎么样能发光呢？ Memancarkan terang yang sudah kita miliki di dalam Kristus, 就是照耀出我们在主耶稣基督里面所拥有的那个光， yaitu dengan berbuat baik, 就是我们透过我们的行为，善行 menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain, 关心别人， kepedulian kita kepada gereja Tuhan, 关心上帝的教会， pelayanan bisa kita 我 kerjakan, 们可以服侍，参与服侍， biar semuanya itu ditujukan kepada kemuliaan Bapa 让 Surgawi. 这一切都将荣耀归给上帝。 Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita 但 semua. 愿神的话可以成为每个人的祝福。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa dan saya minta penginjil Mika pimpin kita di dalam doa. 我们一起来低头祷告。天父上帝，我们非常的感谢你，今天早上透过你的话语，你再一次提醒我们，让我们可以拥有一个真正的悔改，并且可以表达我们的信仰，宣告我们的信仰，也可以透过我们的善行来证明我们是真正的信靠你。主啊，求主以这样子的信心，求主以这样子愿意行道的心来祝福我们，让我们活在世界上的时候，可以更多的荣耀你的名。我们今天也纪念到，在家里面的每一个母亲们祷告，主，他们一生已经劳苦了，他们已经为他们的家庭牺牲自己，牺牲很多的事情，求主自己来祝福他们，纪念他们一切的牺牲。在他们晚年的日子，求主以你的爱、以你的喜乐、以你的平安来祝福他们，来随着他们。求主祝福他们每一个人的这个家庭，让他们的孩子、孙子们也能够纪念他们，也能够尊敬他们，也帮助他们能够仍然成为一个好榜样，带领他们全家归向主。谢谢主赐给他们身体健康，赐给他们活泼的灵命，让他们在晚年的日子更多的这个更火热的来跟随主，来荣耀主的名。感谢耶稣听我们的祷告，奉靠耶稣的名祈求，阿门。 Amin. Saya kembalikan kepada liturgis. 时间交给主领人。